Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita pada hari ini kita akan masuk pelajaran baru untuk Nahu level yang kelima Jadi akan masuk pelajaran yang pertama sekali lah untuk level yang kelima ni, yang mana ini adalah bab munada. Jadi kita tengok dekat sini, minta maaf, pada level yang kelima pada bab af'al muqarabah munada untuk level yang keempat. Jadi kita akan mulakan pengajian kita pada bab af'al muqarabah, ataupun digelar sebagai kada wa akhwatuha, kada dan saudara-saudaranya. Ini semua adalah fa'il. Jadi apa amal dia, insyaAllah nanti kita akan jelaskan. Sebelum kita mulakan pengajian kita akan baca sedikit doa daripada Ustaz Omar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء الفاسقين اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وتقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. InsyaAllah, jadi kita akan bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah ada buku ni dekat rumah, kita akan tengok pada muka surat satu-satu buku table Nahu Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-101 buku Nahu. Ini adalah bab af'alul muqarabah, kada wa akhwatuha. Okey, jadi kada wa akhwatuha ni beramal seperti apa dia bagi tahu, seperti kana. Yang mana kana ni kita tahu dia ada amal dia sendiri. Amal dia apa? Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Tetapi dia kata hanya saja khabar dia ni berupa fi'il mudhari'. Kalau kana ni dia punya khabar boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah, lepas tu boleh jar majrur, boleh zaraf, Tetapi kalau untuk khabar untuk kepada kada ni, dia lain sikit lah. Kalau khabar untuk kada ni dia kena fi'il mudhari'. Itu khabar dia. Jadi khabar dia tak boleh jar majrur, tak boleh zaraf, tak boleh. Dia ada bagi tahu yang mana khabar dia ni je yang berbeza. Khabar dia adalah khas untuk fi'il mudhari' sahaja. Lepas tu dia kata fi'il ini menunjukkan dekatnya kejadian suatu pekerjaan. Maknanya kada wa akhwatuha ni lah, kada dan saudaranya ni, dia menunjukkan dekatnya kejadian suatu pekerjaan sehingga disebut af'al muqarabah. Maknanya
Fa'il tu nak bagi tahu kita pasal apa? Bagi tahu nak kata yang pekerjaan ni dah dekat, hampir. Sebab itulah dipanggil af'alul muqarabah, qarib. Qarib tu maknanya dekat. Contoh dia apa? Kada Zaidun yahliku. Zaid hampir sahaja binasa. Jadi makna kepada kada dan saudaranya ni maknanya hampir sahaja ataupun hampir-hampir boleh juga. Okey. Maknanya hampir sahaja. Af'alul muqarabah ni ada 3 jenis. Dia ada 3 lah. Pertama ada kada, lepas tu qaraba dengan ausyaka. Okey. Jadi kalau kita nampak dekat jumlah ada kada, ada qaraba ataupun ausyaka, maknanya dia beramal seperti kana. Kalau ada isim dia rafa'. Kalau khabar dia adalah nasab lah Cuma apa, khabar dia fa'il mudhari'. Jadi kita tengok contoh. Ada untuk contoh kada, kita ada kada Zaidun yahliku. Hampir sahaja Zaid itu binasa. Kada ni af'alul muqarabah. Zaidun adalah isim kepada kada. Yahliku ni adalah khabar kepada kada. Tengok khabar dia mesti fa'il mudhari'. Lepas kita tengok dekat fa'il ausyaka. Ausyakat Fatimatu taq'u fil bi'ri. Kenapa dia letak ta ni? Sebab dia punya fa'il ataupun isim dia adalah muannas. Jadi kena letak ta ta'anis ni. Fatimatu jadi isim kepada ausyakat. Taq'u jadi khabar. Khabar ni fa'il mudhari'. Fil bi'ri jadi apa? Jar majrur biasa je lah. Okey. Lepas tu ini isim, ini khabar, ini jar majrur. Qaraba, kalau kita tengok contoh ini, qaraba al-kaslanu yamutu qabla mauti. Qaraba, ini adalah af'al muqarabah. Al-kaslanu adalah isim kepada qaraba. Yamutu, yamutu adalah fa'il mudhari' jadi khabar kepada qaraba. Qabla mautihi. Qabla ni mudhaf, mautihi ni mudhafun ilaih. Okey. Jadi yang mutu ni jadi khabar kepada apa ni lah? Khabar kepada qaraba. Ni qabla mautihi ni kan dia antara maf'ul juga. Dia isim adalah isim zaman. Isim zaman ni dia akan jadi maf'ul. Jadi maf'ul kepada apa ni? Maf'ul kepada fa'il ni. Lepas tu ni dan dia ada juga bagi tahu untuk fi'il mudhari'. Ni kada fi'il mudhari' dia yakadu, ausyaka fi'il mudhari' dia yushiku pun beramal juga Contoh dia apa? Yakadu Zaidun yaghriqu fin nahri. Yakadu af'alul muqarabah. Zaidun dia punya isim. Yaghriqu fi'il mudhari' jadi khabar kepada yakadu fin nahri. Jar majrur. Jar majrur je lah fin nahri. Lepas tu ni ada dekat sini ada ausyaka dan ini adalah fi'il mudhari' dia yushiku. Yushikul kafiratu yuhlikna al-muslimati. Tushiku ini apabila masuk. Ini apabila nak bagi tahu fa'il dia muannas lah. Ataupun isim dia adalah muannas, dia letak lata tushiku. Al-kafiratu ni jadi isim kepada tushiku. Yuhlikna ni fa'il mudhari'. Ni lindomir hunna lah. Al-muslimati jadi maf'ul. Okey, ini hanya jadi maf'ul kepada fa'il mudhari' ini lah. Lepas tu kita tengok dekat sini. Kada Zaidun yahliku. Kada ni af'alul muqarabah. Jadi amal dia merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya macam kana. Zaidun ni jadi isim kepada kada. Zaidun yang ni jadi isim kepada kada. Dibaca rafa'. Lepas tu yahliku ni adalah khabarnya kepada kada yahliku. Lepas tu ni cara dia punya nak apa ni? Dia punya i'rab lah. Secara ringkas untuk huraian. Kita pergi tengok kat sini. Awsyakat Fatimatu taqa'u fil bi'ri.
Ausyakat af'alul muqarabah, merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Fatimah tu isimnya Ausyakat. Isimnya Ausyakat. Dia dibaca rafa'. Okey, Fatimah tu dia baca rafa'. Lepas tu khabarnya Ausyakat adalah taqa'u. Lepas tu bawah ni ada latihan, kita tengok dulu. Ini dia suruh cari af'alul muqarabah dengan khabar dia. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kadal faqru an yakuna kufran. Keadaannya adalah af'alul muqarabah, al-faqru adalah isim kepada kada, ayyakuna adalah khabar ni fi'il mudhari', ayyakuna kufran. Ni jadi maf'ul kepada fi'il mudhari' ni. Jadi itu contoh salah satu untuk latihan lah. Okey, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan boleh buat lah. Dan dekat bawah ni juga ada sedikit terjemahan sebahagian daripada latihan yang ada dekat bawah. Jadi insyaAllah itu saja bab uraian saya untuk bab af'alul muqarabah ni. Saya akan kembalikan kepada Ustaz Omar kalau ada penambahan, huraian ataupun keterangan yang lebih jelas, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita lagi, dan kita ni bagi-bagi ini, pagi yang mulia ini pada bulan Ramadan ini, insya-Allah kita sama-sama belajar ilmu nahwu dan zaraf. Dan hari ini pula kita akan belajar af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah, apa maksud muqarabah, tuan-tuan dan puan? Muqarabah ni maknanya dekat. Dekat. Muqarabah maknanya af'alul muqarabah, fi'al yang menunjukkan makna dekat. Mana yang dekat, hampir jadi. Dekat kejadian kerja itu. Jadi af'al muqarabah ni ada 3 ya. Ada kada, ausyaka, karabah. Kada, ausyaka, karabah. Jadi maknanya sama-sama insya-Allah. Dan dia tu amalnya seperti amal laisa. Amal laisa. Amal kana. Jadi laisa dengan kana seperti makna saudara-saudaranya kan. Kana kalau kita baca balik kana dengan saudara-saudaranya akan dapat juga laisa dalamnya kan. Jadi amalnya seperti amal kana, ataupun kita boleh juga amal seperti amal laisa juga ya. Sebab apa? Sebab dia merufukkan isim dan menasabkan khabar. Tapi ada kebiasaan satu saja. Maknanya khabar pada af'al muqarabah hanya fi'al mudhari'. Dia fi'al bukan isim. Tapi kalau isim kana sana, dia akan jadi isim pun boleh, jadi fi'al pun boleh. Contoh kana zaidun yaf'alu, ataupun kana zaidun qa'iman. Isim fi'al boleh sama-sama, tapi di sini af'al muqarabah khabarnya fi'al. Fi'al. Okey, bismillah, kita boleh datang ke papan tulis untuk kita tulislah banyak-banyak contoh misal. Af'alul muqarabah.
silap ya. Af'alun kena ain ada alif ya. Af'alul muqarabah. Ini af'alul muqarabah. Muqarabah. Af'alul muqarabati. Jadi af'alul muqarabah ada 3 ya. Ada 3, contoh ada kada, ausyaka dengan karaba. Kada, ausyaka, karaba. Ada 3 fi'ilnya ya. Dan kita tengok ada fi'il ni, tiga fi'il ni makna yang sama, maknanya dekat. Maknanya dekat. Muqarabah, apa maksud muqarabah tuan-tuan? Muqarabah tu qarib. Qarib tu dekat. Qarib tu dekat. Kada. Kalau kita tengok misal ni pun bukan hanya kita boleh tasrif fi'il madhi saja, fi'il mudhari' pun boleh juga ya. Contoh kita ambil daripada kalimah kada ini. Kada ini salah satu fi'al daripada fi'al muqarabah ya. Jadi dia ni kada ni sighah muzakkar ya, sighah muzakkar ghaib, sighah muzakkar ghaib. Kalau kita nak gunakan sighah muannas, kita letaklah kadat. Kadat. Kadat kan sighah muannas kan? Dhamir mustatirnya adalah dhamir hiya, dhamir mustatirnya. Ni kadat as-sama'u tumtir. Kadat as-sama'u. Sekarang sudah ada fa'al zahir, kita tak perlu kita cakap, tak boleh kita cakap ada dhamir mustatir lagi. Jadi tak jadi ya dhamir mustatir Jadi sekarang kita nak faham di mana fa'alnya. Tapi sini kita tak panggil fa'al juga, kita panggil isim saja ya. Panggil isim saja. Kadat as-sama'u. As-sama'u. Tumtiru. Ini tengok kadat fi'lul muqarabah. Kita panggil fi'lul muqarabah aja ya, sebab dia satu fi'al ya, bukan banyak fi'al. Kalau sini kenapa kita panggil af'alul muqarabah, di sini kita panggil fi'lul muqarabah. Kita kena paham ya, af'al tu jamak, bagi fi'al. Kalau kita satu fi'al saja kita tulis ya fi'al muqarabah. Kita tak boleh tulis af'alul muqarabah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita guna satu fi'al, mana kita guna semua fi'alnya. Jadi kita panggil fi'lul muqarabah. Fi'lul muqarabah amalnya seperti amal kana. Jadi merufukkan isim, menasabkan khabar. Dan as-sama'u isim kadat. Isim kadat ya. Isim pada apa? Pada fi'al muqarabah. Dan isimnya hukumnya rufu'. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan dan perempuan nampak rufu' ya. Baris depannya, as-sama'u. Fi'alnya dan khabarnya mana? Khabarnya adalah rupa fi'al. Ni khabarnya gitu deh ya. Khabar bagi fi'al muqarabah, khabar bagi kadat ni paham ya? Sudah cukup kan? Masuk atas isim dengan khabarnya as-sama'u tumtiru. Kalau kita i'rab asal kalau kita tak ada kadat, contoh kita tak ada kadat, kita pedamkan kadat. As-sama'u mubtada, tumtiru khabar. Sekarang kita masukkan kadat. Jadi as-sama'u sekarang ni sudah dia tak jadi mubtada dah. Sebab apa? Sebab dia sekarang tak ada awal dah. Mubtada, apa maksud mubtada? Mubtada isim yang dimulai. Jadi do awal kalimah, awal jumlah ya. Jadi sekarang dia tak ada awal jumlah dah. Sekarang dia sudah jadi isim bagi kadat. Kadat ni dia masukkan atas isim,
isim dan khabarnya. Jadi sekarang as-sama'u dia akan jadi isim bagi kadat dan isimnya baca rufu. Isimnya baca rufu. Tumtiru sekarang ni kita tak boleh cakap dia ni khabar bagi mubtada, bahkan kita cakap dia adalah khabar bagi kadat dan khabarnya baca nasab. Ada orang tanya nanti. Nanti tuan-tuan dan puan boleh tanya. Biasa saya belajar alamat nasab, i'rab nasab, mana ada bris depan, mana ada bris demah. Biasa ada apa? Ada bris fathah, ataupun ada ya, ataupun ada kasrah, ataupun membuang nun ya. Tapi tak ada pun demah, Sekarang kita nak cakap macam mana? Anta ustaz cakap dia khabar kadat, ini dia menasabkan khabarnya, dan sekarang mana nampak nasab? Tak ada nampak nasab kan? Tumtiru. Tak boleh baca tumtira. Tak boleh baca tumtira, tak boleh. Bagi alamatnya tak boleh baca tumtira. Jadi tumtiru tu rufu'. Macam mana kita boleh cakap dia tu nasab? Itu soalannya. Ya. Jadi kita nak jawab soalan ni macam mana tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi kita nak jawabkan soalan ni, dia nasab mahalli. Hukum dia nasab mahalli ya. Hukmuhu. Kita tulislah Arab. Kita belajar sedikit-sedikit Arab. Hukmuhu. Hukmuhu apa tuan-tuan? Nasab mahalli. Ala mahallihi, an-nasbu ala mahallihi. Tuan-tuan nampak Jadi dia tempat dia je, tempat yang dinasab ya, tempat. Jadi dia jadi khabar, hukumnya hukum nasab. Bukan kita ni suka hati nak tambah cakap nasab, kita terus ubah berisnya. Sebab fi'il mudhari' dia takkan ubah berisnya, takkan ubah i'rabnya kecuali dengan amil-amilnya. Kalau ada amil an masuk, contoh ada amil an, jadi amil apa? Amil nasab kan an tu. Kalau masuk baru kita boleh baca antum tira, ataupun lantum tira. Jadi macam tu ya. Tapi sekarang tak ada amil apa untuk mengubahkan baris mudhari', fi'il mudhari', hukumnya tetap baca rufu'. Cumanya tumtir ni satu kalimah ni dia duduk dalam mahallun nasab ya. Ini hukumnya. Tentu boleh tulis balik dan kita boleh hafal ya. Hukmuhu an-nasbu ala mahallihi. Ataupun panggil mahallun nasab. Boleh baca juga mahallun nasab. Mahallun nasbi. Boleh tulis macam ni juga boleh, sama. Sebab mahallun dengan ala mahallihi, mahallun tempat, mahallun tu makan tempat nasab. Sebab apa kita panggil mahallun nasab? Sebab dia ni khabar, dan khabarnya hukumnya baca nasab. Sebab dia duduk tempat khabar kan, dia hukumnya hukum nasab lah. Boleh faham insya-Allah. Kalau fi'il mudhari' tak ada amil jazam ataupun tak ada amil nasab, memang tak boleh ubah barisnya, tetap baca rufu'. Itu fi'ilnya af'al muqarabah kadat. Sini kita sudah ada dalam buku kada, kita tak payahlah contoh ambil kada sirah muzakkar lagi. Sebab itu saya nak bagikan contoh sirah muannas. Fi'il mudhari' ni macam mana? Fi'il mudhari'nya yakadu. Yakadu. Nampak tuan-tuan, nampak yakadu, fi'il mudhari' yakadu. Itu fi'il madhi. Ni fi'il madhi. Ni fi'il mudhari'. Yakadu, takadu. Contoh macam itulah. Kita bolehlah, kalau kita nak tahu tasrifnya, kita joinlah insya-Allah. Asar nanti ada tasrif-tasrifnya ya. Belajar kami akan mengajarkan itu. Jadi sekarang sudah satu misal kadat. Jadi kadalah. Ausyaka pun sama makna ya. Ausyaka. Contoh ausyaka dalam kitab misal lain, saya bagi misal lain lagi supaya kita dapat banyak-banyak misal lagi. Tuan-tuan dan puan boleh ambil misal sendiri-sendiri banyak lagi ya. Misal apa-apa saja boleh. Ausyaka.
Au syaka at-tiflu. At-tiflu. Ai yaskut. Fil bi'ri pun boleh, alal ardi pun boleh. Saya tulis alal ardi je lah. Alal ardi. Dalam misal au syakat Fatimatu antaqa fil bi'ri. Dari sini kita tulislah jadi au syaka at-tiflu. Au syaka sighah muzakkar. At-tiflu isimnya ni. Tulis apa tuan-tuan? Dia satu ya, bukan banyak semua. Sebab kalau banyak kita tulis af'al muqarabah. Kalau satu kita tulislah fi'lul muqarabah. Fi'lul muqarabah ya. Boleh tukar pair ya. Fi'lul muqarabah. At-tiflu di sini dia adalah isimnya. Isim bagi au syaka. Isim bagi Ausaka. Jadi ni tengok. Ni yang penting ni. Ni fi'alnya. Fi'al ni adalah khabarnya. Ini semuanya muta'alliq ya. Ala ardi jar majrur muta'alliq dengan fi'al saja. Jadi ai yas kuta. Sekarang kita baca nasab sebab apa tuan-tuan? Sebab ada amil an, ada amil nasab. Ai yas kuta ni khabarnya. Khabarnya ya. Jadi sudah cukup kan? Au syaka dia masukkan atas isim dan khabar. Jadi merufukkan isim, menasabkan khabar. Dan ni nampak baris nasab ni bukan nasab sebab au syaka. Bukan nasab sebab au syaka, sebab nasab sebab ada an. Ada an ni amil amil nasab ya. Amil nasab. Tentu boleh nampak jelas Boleh beza tahu ni amil nasab. Amil nasab ya tuan-tuan. Sebab baca yaskuta, sebab baca nasab, dia bukan sebabnya amil au syaka, sebab amilnya di sini an. Al amil nasab, sebab itu baca nasab. Kalau kita padamkan an, padamkan an. Jadi sini kita akan baca rufu'. Au syaka at-tiflu yaskutu 'alal ardi, dia jatuh atas bumi, atas tanah bumi lah. Jadi baca rufu'. Kalau kita nak letak an, boleh letak an, tapi kita kena baca baris apa tuan-tuan? Baris atas baris fathah ya. Dan dia ni ubah baris fathah sebab bukan nasab sebab au syaka, sebab an amin ni tuan-tuan. Dan ni juga panggil mahallun nasbi. Mahallun nasbi, i'rabnya i'rab mahalli ya. Dan karabah sama contoh. Sama juga. Jadi maknanya dekat juga. Jadi dekatlah seorang kanak itu dia jatuh atas hampir boleh tulis hampir ataupun dekat hampir. Jadi anak kecil itu dia hampir jatuh atas tanah. Hampir jatuh atas tanah. Contoh main-main tengah lagi-lagi kan dia nak jatuh tapi alhamdulillah tak jatuh. Sebab apa? Sebab dekat. Hampir saja tak jatuh lagi, hampir saja. Lepas tu contoh kadat as-sama'u tumtiru, jadi hampirlah langit itu jadi hujan. Jadi tak hujan lagi, hampir hujan je. Tentu harap tuan-tuan faham ni ya, insyaallah. Dan ini saja yang saya huraikan af'al muqarrabah. Contoh misal karabah sama ya, kita boleh bagi contoh apa-apa saja. Boleh bagi contoh apa-apa saja. Contoh satu lagi supaya kita ambil semua contoh 3 lah. Karabah saya tulis karabah al-ustadu yudarris. Yudarrisu. Karaba al-ustadu. Jadi sekarang kita tengok karaba fi'al muqarabah.
muqarabah. Al-ustadu. Al-ustadu apa tuan-tuan? Al-ustadu isimnya. Tapi Arab panggil ismuhu ya. Ismuhu jadi hu tu rujuk kan, hu tu maknanya nya kan. Dia ini isim bagi fi'lul muqarabah. Isim bagi fi'lul muqarabah. Gitu. Waktu kita tulis lah boleh tulis ismuhu. Kita nak tulis isim pun boleh, tulis ismuhu pun boleh. Tapi kalau lagi fasih kita tulislah ismuhu. Jadi hu tu akan rujuk kepada isim dia, fi'al muqarabah ni balik ya. Jadi yudarrisu khabaruhu. Boleh tambah hu domirnya. Khabaruhu. Khabarnya. Khabar bagi fi'al muqarabah. Fi'al muqarabah. Boleh faham insya-Allah. Jadi hampir ustaz mengajar. Hampir ustaz mengajar. Dia tak masuk kelas lagi. Ustaz datang lambat sikit. Sebab lepas tu baru sampai dia ada hajat nak keluar balik. Jadi dia tak sempat mengajar lah. Lepas tu belajar cakap karaba al-ustadu yudarris. Jadi hampir ustaz mengajar, lepas tu dia keluar balik. Jadi macam tu ya. Alhamdulillah cukuplah. 3 misal, 3 contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung bab baru. Pada muka surat 102 Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada muka surat 102 ada bab apa pula? Af'alur raja'. Okey, ini pun af'al juga, fi'il. Raja' tu apa makna dia? Kita akan tengok dulu. Af'alur raja' ni beramal seperti kana, sama je macam af'al muqarabah. Hanya saja khabarnya berupa fi'il mudhari'. Sama juga khabar untuk af'al muqarabah pun fi'il mudhari' juga. Lepas tu dia beritahu kat sini fi'il ini menunjukkan apa pula? Kalau af'al muqarabah menunjukkan dekatnya suatu pekerjaan kan. Tapi kalau yang ni dia menunjukkan apa? Pengharapan atas kejadian suatu pekerjaan. Pengharapan maknanya kita mengharapkan ada sesuatu pekerjaan tu akan berlaku lah. Macam tu. Sebab sehingga disebutkan af'al raja'. Raja' ni maknanya pengharapan. Okey. Contoh dia apa? Contoh dia asallahu ayyatuba alaihim. Apa makna dia? Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Makna dia. Lepas tu nak bagi tahu kat sini untuk hara dan juga ikhlau laqa, khabarnya harus didahului oleh an masdariyah. Maknanya af'alul raja' ni ada 3. Asa, hara dengan ikhlau laqa. Tetapi kalau ada hara dengan ikhlau laqa ni ataupun ikhlau laqa, khabar dia ni memang fi'il mudhari' juga, tapi harus didahului, kena didahului dengan an masdariyah. Ni an masdariyah ni an yang ada dekat amil nasab tu. An lan izan kailam juhud. Ada an kan. Maknanya fi'il mudhari' dia mesti nasab, bukan nasab sebab jadi khabar, sebab apa? Ada an mengacau dia ni. Kalau hara dengan ikhlau laqa lah. Lepas tu nak beritahu, sedangkan untuk asa tak harus. Kalau untuk asa ni dia tak wajib pun, tak kena. Tetapi kalau nak letak pun boleh juga. Tapi bukan hukum dia mesti letak lah. Lepas tu dia beritahu af'al raja' ada 3 dan hanya berbentuk fi'il madi saja. Kalau af'al muqarabah ni dia ada bagi tahu fi'il mudhari' sekali. Tapi kalau untuk af'al raja' ni ada fi'il madi sahaja. Contoh dia apa? Asallahu ayyatuba alaihim. Okey, asa ni fi'il raja'. Allahu ni dia akan jadi isim kepada asa. An masdariyah. Yatuba fi'il mudhari' mansub. Kenapa fi'il mudhari' mansub? Sebab apa? Ada an masdariyah, ada amil nasab. Yatuba, lepas tu dia akan jadi apa? Jadi khabar kepada asa. Ala huruf jar, him isim majrur. Jar dengan majrur jadi jar majrur biasalah.
Jadi ini untuk asa. Dan kalau kita tengok contoh dekat hara, hara abi ayyaslama fi safari. Semoga ayahku selamat di dalam safarnya, di dalam perjalanannya. Hara adalah fi'lul raja, abi asalnya abun. Tetapi ini ada sambungan dua perkataan, ayah dengan saya. Jadi dia akan jadi mudhaf ilaih lah, jadi abi pakai ya. Ini adalah dhamir mansub yang muttasil. Minta maaf, dhamir marfu' yang muttasil. Majrur, majrur muttasil. Sebab apa majrur? Dhamir tu dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kena majrur. Boleh rujuk balik dekat bab isim dhamir. Lepas tu an masdariyah, yaslama, ini adalah fi'il mudhari' mansub, akan jadi apa? Khabar kepada hara. Fi safari jar majrur biasa. Lepas tu kita tengok ikhlau laqa pula. Contoh dia apa? Ikhlau laqa al-ustadhu an yubaraka fi hayatihi. Semoga ustaz itu diberkati di dalam kehidupannya. Al-ustadhu ni jadi isim kepada ikhlau laqa. Ni adalah an masdariyah, akan menasabkan fi'il mudhari'. Yubaraka fi'il mudhari' mansub sebab apa? Sebab ada an. Fi adalah huruf jar. Hayatihi, hayati mudhaf, hi mudhafun ilaih. Mudhaf dengan mudhafun ilaih ni dia jadi apa? Jadi isim majrur, jar majrur biasalah. Lepas kita tengok kat sini, asallahu ayyatuba alaihim. Okey, asa ni adalah af'alur raja. Allahu ni adalah isim. Ini adalah jadi isim kepada asa. Ayyatuba, khabar kepada asa. Ayyatuba ni adalah khabar kepada asa. Tengok kat sini, hara abi ayyaslama fi safari. Hara ni af'alur raja, abi isimnya hara, dibaca rafa'. Ni dalam keadaan rafa', cuma dia adalah mudhaf ilaih. Jadi kita kurang nampak sikitlah. Ayyaslama dia adalah khabar kepada hara. Lepas tu dia ada kasih latihan cari af'alur raja' dan khabarnya. Okey. Asallahu ayyatiya bil faraji. Okey. Asa ni adalah af'alur raja'. Allahu ni jadi isim kepada asa. Ayyatiya jadi apa? Khabar kepada asa. Bi huruf jar, al faraji isim majrur. Jar dengan majrur jadi apa ni lah, macam jadi biasa. Kalau belajar tinggi sikit dia jadi muta'alliq. Muta'alliq kepada ya'ti. Sebab apa? Bil faraji ni dia adalah ada kena mengena dengan fi'il. Okey. Tapi kalau kita tak, kita cakap jar majrur sahaja. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ni kat rumah lah. Okey, bagi yang dah ada buku ni boleh, insya-Allah. Dan bawah ada pula ada sedikit perkataan-perkataan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin kurang faham ke dekat perkataan-perkataan yang dekat atas, sebahagian sajalah ada dekat sini. Kalau tak ada, kena tengok kamus. Okey, jadi itu saja af'alur raja'. Dia macam kana. Dia macam kana juga. Khabar dia pun fi'il mudhari' juga. Tapi kalau ada dua akhwat dia ni, dia lain sikit. Dengan hara dengan ikhlau laqa ni, dia punya khabar mesti kena letak an dulu. Tapi kalau asa ni dia nak letak an boleh, tak letak pun tak apa. Okey. Jadi insya-Allah itu saja keterangan saya untuk af'al raja'. Kita akan sambung dengan huraian daripada Ustaz Omar. Allah, Masya Allah, kita sudah siap satu tajuk dan kita memulakan satu tajuk lagi adalah panggil af'alur raja'. Apa maksud af'alur raja', tuan-tuan? Af'al tu seperti af'al muqarabah lah. Af'al tu maknanya fi'al. Adanya ni ada banyak fi'al, bukan satu fi'al saja.
bukan? Fi'al af'al tu jamaah, sighah jamaah, fi'lun fi'lani af'alun fi'lun fi'lani af'alun. Jadi ada daripada 3 ke atas. Sini kita af'alur raja kita ada 3 juga ya. Ada 3 juga asa, asa, jara, ikhlaulaqa. Jadi 3 fi'al ya. Jadi sebab itu kita panggil af'alur raja. Kalau hanya ada 2 saja kita panggil fi'la raja. Fi'la raja. Tapi di sini tak. Kenapa kita panggil af'alur raja? Af'alu sebabnya jamak, sebab kita ada 3 fi'al raja. Dan apa maksud raja, tuan-tuan? Maksud raja tu harap, harap ataupun mudah-mudahan kita nak dapat sesuatu, kita haraplah. Jadi sebab itu panggil af'alur raja. Jadi af'alur raja ni hukumnya seperti hukum af'al muqarabah tadi. Apa maksud kita ni nak bayangkan di sini? Af'al muqarabah tadi kita sudah belajar. Dia kerjanya, amalnya seperti kerja kana, menasab, merufukkan isim, menasabkan khabarnya. Tapi ada biasa sedikit saja yang saya ulang lagi, cumanya khabarnya hanya fi'al, bukan isimnya, bukan isim. Jadi asa dengan jara, ikhlaulaqa pun sama kerjanya, amalnya seperti kana, merufukkan isim, menasabkan khabar. Dan ada kebezaan di antara 3 fi'al ni. 3 fi'al di antara asa dengan jara, ikhlaulaqa, dia ada kebezaannya di antara ketiga-tiga itu. Asa tu dia tu boleh kita masukkan an ataupun nak, tak payah. Jadi kalau kita nak tak letak pun tak apa. Dia tak wajibkannya. Tapi bagi 2 fi'al lagi, jara dengan ikhlaulaqa, wajib kena ada an masdariyah. An masdariyah. Jadi apa maksud panggil an masdariyah? An itu apabila masuk atas fi'al mudhari', dia akan jadikan fi'al itu mana isim masdar. Mana isim masdar. Contoh ayat riba, bukul, mana bukul. Ataupun ayat rusa, mananya pelajaran. Dia terus jadikan mana fi'al jadi mana isim. Jadi mana isimnya, sebab itu panggil an masdariyah. Boleh ya insyaallah. Dan kita bolehlah kita datang ke papan tulis untuk kita memulakan. Tulis lagi contoh lagi ya. Okey, min fadlika an tamsah sabura. Jazakumullah kullal khair. Hawil. Siap-siap tuan-tuan, tuan-tuan puan, kita siap-siap buku dan pen untuk sama-sama kita tulis dan sama-sama kita bagi contoh. Tuan-tuan boleh bagi contoh dalam komen, insya-Allah. Tulis contoh dalam komen, tengok contoh ni betul ke tak betul, kami akan bacakan insya-Allah. Jadi belajar-belajar di sini pun kena perlu tulis juga sama-sama, jangan kita dengar saja. Kalau ada apa yang tak faham, ataupun kurang faham, boleh tanya. Cakap ustaz saya kurang faham ataupun saya tak faham di sini. Insya-Allah saya akan hurai balik ataupun akan bayan balik sekali lagi, boleh. Jangan diam-diam, tak boleh ya. Dan bolehlah sama-sama kita yang rakan-rakan tuan-tuan perempuan yang tengok dalam Facebook, kalau tak ada apa yang jelas ataupun ada soalan nak tanya apa, kita boleh tulis dalam komen insya-Allah. Kalau boleh saya akan jawab insya-Allah. Af'alur raja. Tulis macam mana af'alur raja tu tuan? Af'alur raja. Af'al seperti tadinya macam seperti kita tulis af'alul muqarabah tadi ya. Af'alur raja, tulis macam ni ya. Af'alur raja. Kenapa kita baca ar-raja'i? Kenapa?
Sebab dia adalah mudhaf ilaih. Af'alu mudhaf, ar-raja'i mudhaf ilaih, dan hukum mudhaf ilaih ini baca baris majrur, dan af'alur raja' ini dia ada 3 fi'al kan, sebab itu kita panggil af'al. Kalau ada 2 fi'al kita baca fi'la saja. Kalau 2 fi'al kita baca fi'la ar-raja'. Tapi di sini kita baca af'al, maknanya dia ada 3 fi'al ke atas, 3 fi'al ke atas, sebab dia jemaah asa, itu hara. Satu lagi tuan-tuan, apa tuan-tuan? Ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa yakhlauliku. Ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa bukan ikhlauqa. Betul lah? Ikhlaulaqa. Jadi sekarang asa. Kita ambil contoh asa. Kita bagi contoh lain selain daripada contoh dalam buku kita. Kita sudah dapat dah satu contoh dalam buku kita. Tak payahlah kita ulang contoh dalam buku lagi. Kita carikan lagi banyak contoh-contoh di pada luar lagi. Banyak kita ni harap. Bukan harap saja satu-satu. Banyak. Sebab itu kita boleh contoh-contoh lain. Contoh. Asallahu al la tapi di sini kita tengok saya kenapa saya tulis macam ni tuan-tuan, supaya kita boleh membiasakan, asallahu al la yufarriqu alla yufarriqa baini wa bainika. Okey. Sekarang tengok. Sepatutnya kalau kita boleh tulis macam ni ya. Boleh tulis macam ni. Allah. Tulis macam ni terus. Sebab apa saya tulis macam ni? Supaya kita boleh faham, boleh faham. Jadi ada an masdariyah sini, ada an masdariyah di sini. Dan apabila nun, dalam hukumnya nun mati kalau jumpa dengan lam, kita boleh masukkan dengan lam terus. Jadi kita akan boleh baca Allah. Allah ni hukum idgham ya, hukum idgham. Kita boleh tulis macam ni ya. Memang kita nak kena tulis macam ni. Nak tulis macam ni pun boleh, nak tulis macam ni pun tak apa. Dan tulislah kedua-dua cara ya, boleh. Kalau saya tulis macam ni, kita kena tahu ini ada an masdariyah betul dengan lam. Kalau an masdariyah ada kan nun mati. Nun mati apabila bertemu dengan lam hukumnya idgham, sebab itu kita masukkan dengan lam ini. Jadi kita baca Allah. Dan an masdariyah dia menasabkan fi'il mudhari', sebab itu kita baca alla yufarriqa. Tak boleh baca alla yufarriqu ya, sebab dia ada amil nasab ni, ada amil nasab. Sekarang kita tengok, biasakan asa itu panggil fi'lul raja. Kita tak sebut af'alun lah. Saya tak sebut fi'lun saja. Sebab apa? Sebab satu saja. Kita tak sebut af'al sebab af'al tu banyak, 3 ke atas. Tapi di sini kita hanya ada satu saja. Macam mana kita boleh sebut af'alu? Kita sebut fi'lur raja. Lafaz Allah, isimnya ismuhu. Kita tulis ismuhu. Arab tulis ismuhu ya. Jadi isimnya, isim apa? Isim bagi fi'al raja, Jadi isim bagi asa, dan baca rufu'. Hukumnya merufukkan isimnya, dan menasabkan apa tuan-tuan? Menasabkan khabar, dan khabarnya hanya ada biasa di antara kada dengan asa ini. Khabar kada boleh jadi isim dan juga boleh jadi jumlah, jadi fi'al. Tapi di sini khabarnya hanya boleh jadi fi'al saja ya. Jadi ni fi'alnya. Ni fi'alnya khabar. Arab panggil khabaruhu. Ni ismuhu. Sudah cukup kan? Dah cukup.
Dan di sini hukumnya baca nasabnya. Ini isimnya hukumnya baca rufu dan fi'al ini kabarnya hukumnya baca nasab. Tapi kita tengok sini kita baca nasab. Tapi jangan sekali-sekali kita cakap dia ni nasab sebab ada asa, tak tuan-tuan. Dia nasab sebab ada an-masdariyah, An-masdariyah ni dia adalah amil menasabkan fi'al mudhari'. Ni ya. Saya nak beritahu ni amil nasab ya. Amilun nasbi. Dia menasabkan fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' ni baca yufarriqa, bukan dia sebab baca nasab sebab asa, bahkan baca nasab sebab ada an masdariyah, dan dia menasabkan fi'al mudhari', terjemah macam mana ya? Terjemah asallahu alla yufarriqa baini wa bainika. Okey, jadi apa? Mudah-mudahan ataupun semoga Allah SWT tidak memisahkan di antara saya dengan kamu. Kita akan cakap dengan adik-beradik kita ataupun kawan yang rapat kita. Kita tak nak jadi kita mempisah kamu satu tempat lain, saya satu tempat lain. Ataupun pisah di antara jenis sedekah, jenis kawan-kawan. Tak nak pecah. Jadi asallahu alla yufarriqa baini wa bainak. Mudah-mudahan Allah SWT tidak memisahkan di antara saya dengan kamu. Itu asa. Ikhlaulaka hara, mana sama, mana mudah-mudahan ataupun moga Allah, moga. Jadi ikhlaulaka dengan hara, apa kebiasaan di antara hara dengan ikhlaulaka tuan-tuan? Asa ni kalau dia nak boleh masuk an masdariyah. Kalau tak pun tak payah. Kita kalau tak nak masuk an masdariyah pun tak apa, sebab dia tak ada syarat untuk masukkan an masdariyah. Hara dengan ikhlaulaka wajib kena ada an masdariyah. Wajib kena ada an masdariyah. Contoh ikhlaulaka. Kena tangan. Ikhlaulaka Zaidun. Zaidun banyak misal lah. Sekarang kita misal satu lagi, misal lain. Sekarang siapa boleh baca nanti ya? Siapa boleh baca? Bismillah. Siapa boleh baca? Ikhlaulaka. Syafiq. Kenapa baca Umaru? Sebabnya fa'al. Saya nak tanya, kenapa tak baca tanwin ni? Kenapa tak baca Umarun? Isim ghairu munsharif. Sebab itu tak baca tanwinah. So isim ghairu munsharif dia tak terima tanwinnya. Jadi baca Umaru. Kenapa baca Umaru tak baca Umara? Sebab dia adalah isim bagi ikhlaulaka. Ayal aba. Ayal aba ya, bukan ayya laba. Ayal aba. Sekarang ikhlaulaka fi'lul muqarabah. Umar ismuhu. Arab panggil ismuhu ya, ni isimnya, isim muqarabah ya. Arab Melayu bahasa kita cakap isimnya. Isimnya apa? Isim fi'al muqarabah. Tapi Arab panggil terus ismuhu, yani isimnya. Terjemah isimnya juga. Yal'ab di sini, yal'ab di sini apa tuan? Yal'ab di sini khabaruhu. Kabarnya khabaruhu. Ya. Apanya? Fi'lur raja. Silap, maaf tuan-tuan.
Sana kita tulis fi'lur raja, di sini tulis muqarabah fi'lur raja ya. Terima kasih sebab mengingati. Fi'lur raja. Ni isimnya dan ni khabarnya. Ni kabarnya isim pada ikhlau laqa dengan jar hara itu kabarnya harusnya ini wajib masukkan wajib masukkan masdariyah pada fi'al khabarnya. Boleh paham? Boleh paham? Tengok kita masukkan. Tak boleh kurangkan, tak boleh kurangkan, tak boleh padamkan. Kalau padamkan, contoh ikhlau laqa Umaru yal'abu, tak boleh. Sebab itu perlu, sangat-sangat perlu dia memastikan masukkan masdariyah. Dan masdariyah akan baca nasabkan fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' baca nasab di sini nasab karena masdariyah. Karena masdariyah bukan dia nasab karena apa? Karena ikhlau laqa. Dan ini satu fi'al ni panggil mahallun nasab, panggil mahallun nasab. Jadi i'rab dia i'rab mahalli. Boleh faham tuan-tuan? Itu biasanya. Dan jara juga sama. Jara kalau kita masukkan jara, kalimah jara di sini ganti kat ikhlau laqa. Jara Umaru ataupun kita letak nama yang lain. Zaidun. Zaidun ai ya'kula. Harap-harap Zaid itu dia makan. Boleh kita tulis satu misal lagi supaya habiskan contoh kita. Hara Zaidun. Zaitun dia rufu' karena apa? Karena dia adalah isim bagi hara. Dan sini hara dia perlu ada masdariyah kepada khabarnya. Jadi ai ya'kula hara fi'lur raja tak silap lagi dah. Zaidun ismuhu. Ya'kul ni khabaruhu. Khabaruhu dia hukumnya hukum nasab ya, hukum nasab mahalli khabaruhu. Dan wajib masuk an. Jadi mudah-mudahan harap semoga Zaid itu dia makan. Sebab banyak hari dia tak makan, hari ini kita harap dia makanlah. Ataupun pada bulan puasa ni kita bolehlah, tak payahlah tulis ya'kulu. Bulan puasa jangan makan siang hari itu. Kita tulislah ayyasum. Ayyasuma. Harap Zaid itu dia puasa. Harap Zaid dia puasa ya. Okey ya, boleh ya insyaallah. Itu saja yang saya nak bayankan pada tuan-tuan dan puan-puan dan semua belajar di sini pada fi'al af'alur raja. Dan ustaz mudir kita yang muhtaram yang dihormati sudah sampai, kita nak serahkan bagi balik kepada mudir kita insyaallah. Tafadhal ya Syekh. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini sama-sama kita akan berpindah kepada fi'il sahih pada muka surat ke-80.
kita nak minta pelajar-pelajar kita supaya mereka dendangkan sebelum kita masuk lebih panjang pada muka surat yang ke 80 dan juga 81, falyatafaddalu ma'jurin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-80. Buku apa? Buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. Ini adalah bab fa'ila yaf'alu untuk bina sahih. Baiklah, kita tengok. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Ta'iba yat'abu ta'ban wa mat'aban fahuwa ta'ibun wa zaka mat'ubun. اتعب لا تتعب متعب متعبون اتعب لا تتعب متعب متعبون جاهل يجهل جهلا ومجهلا فهو جاهل وذاك مجهول اجهل لا تجهل مجهل مجهلون اجهل لا تجهل مجهل مجهلون حميد يحمد حمدا ومحمدة فهو حميد وذاك محمود احمد لا تحمد محمد محمدون احمد لا تحمد محمد محمدون ركب يركب ركوبا ومركبا فهو راكب وذاك مركوب اركب لا تركب مركب مركبون اركب لا تركب مركب مركبون زهد يزهد زهدا ومزهدا فهو زاهد وذاك مزهود ازهد لا تزهد مزهد مزهدون ازهد لا تزهد مزهد مزهدون سعيد يسعد سعادة مسعدا فهو سعيد وذاك مسعود اسعد لا تسعد مسعد مسعدون اسعد لا تسعد مسعد مسعدون سميع يسمع سمعا ومسمعا فهو سميع وذاك مسموع اسمع لا تسمع مسمع مسمعون اسمع لا تسمع مسمع مسمعون شرب يشرب شربا ومشربا فهو شارب وذاك مشروب اشرب لا تشرب مشرب مشربون اشرب لا تشرب مشرب مشربون علم يعلم علما ومعلما فهو عليم وذاك معلوم اعلم لا تعلم معلم معلمون اعلم لا تعلم معلم معلمون عمل يعمل عملا ومعملا فهو عامل وذاك معمول اعمل لا تعمل معمل معملون اعمل لا تعمل معمل معملون. Jadi insyaAllah kita sambung lagi pada muka surat yang ke-81. Bab apa? Fa'ila yaf'alu untuk bina mahmuz. Untuk bina mahmuz
أذن يأذن إذنا ومأذنا فهو أذن وذاك مأذون إذا لا تأذن مأذن مأذن إذا لا تأذن مأذن مأذن أثم يأثم إثما ومأثما فهو أثم وذاك مأثم إثم لا تأثم مأثم مأثم إثم لا تأثم مأثم مأثم أزف يأزف أزفا ومأزفا فهو أزف وذاك مأزوف إزف لا تأزف مأزف مأزف إزف لا تأزف مأزف مأزف أسف يأسف أسفا ومأسفا فهو أسف وذاك مأسوف إسف لا تأسف مأسف مأسف إسف لا تأسف مأسف مأسف أسن يأسن أسنا ومأسنا فهو أسن وذاك مأسون إسن لا تأسن مأسن مأسن إسن لا تأسن مأسن مأسن أشب يأشب أشبا ومأشبا فهو أشب وذاك مأشوب إشب لا تشاب مأشب مأشب إشب لا تشاب مأشب مأشب أشيها يأشه أشها ومأشها فهو أشيه وذاك مأشوه إشه لا تأشه مأشه مأشه إشه لا تأشه مأشه مأشه أفن يأفن أفنا ومأفنا فهو أفين وذاك مأفون إفن لا تأفن مأفن مأفن إفن لا تأفن أفن مأفنون ألف يألف ألفا ومألفا فهو ألف وذاك مألوف إلف لا تألف مألف مألف إلف لا تألف مألف مألف Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita dalam muka surat yang ke-80 fi'il sahih, iaitu fi'il yang tidak ada huruf illat. Kita lihat ta'iba yata'abu adalah letih, lesu. Okey. Jahila yajhalu adalah bodoh, tak tahu. Hamida yahmadu makna memuji. Rakiba yarkabu makna mengendarai ataupun menunggang. Berkendaraan. Zahida yazhadu maknanya zuhud. Zuhud ni makna guna apa yang ada, sekadar apa yang ada, tinggalkan dunia. Sa'ida yas'adu makna berbahagia. Sami'a yasma'u mendengar. Syariba yashrabu makna minum, meminum. Alima ya'lamu mengetahui. Amila ya'malu iaitu beramal ataupun melakukan pekerjaan. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok contoh, kita tengok dulu tasrif ta'iba yat'abu ta'aban. Ta'aban. Mat'aban masdar mimi. Fahuwa ta'ibun adalah ismul fa'il, wa dzaka mat'ub ismul maf'ul. It'ab fi'lul amr, la tat'ab fi'il nahi. Mat'abun isim zaman dan juga isim makan. Okey. Kita terus pindah kepada latihan yang pertama hari ini, iaitu ana ta'ibun jiddan. Aku ni letih sangat-sangat. Ta'ibun ismul fa'il. Tapi yang tepatnya digunakan muta'ab lah. Ana muta'abun jiddan. Aku ni letih sangat-sangat. Muta'ab. Ana muta'ab.
Yang keduanya adalah la takun jahilan, jangan kamu jadi orang yang jahil, fa innal jahla aibun, kerana sesungguhnya kejahilan itu adalah satu keaiban. Yang ketiga, jahilan ismul fa'il daripada jahila yajhalu. Kemudian al jahla ismul masdar, noun. Latihan yang ketiga, ihmadillah hamdan katsira, iaitu bertahmidlah kepada Allah, fi'lul amr. Nombor 4, uhibbu rukubal khail, iaitu fi'lul mudhari' ahabba yuhibbu, rukuba daripada rakiba yarkabu adalah ismul masdar rukubun. Izhad fid dunya yuhibbakallahu, yuhibbu lah bukan yuhibba, yuhibbukallahu. Nah, yuhibba jadi apa? Jadi jawab. Izhad, kamu berzuhudlah di kehidupan dunia, zuhudlah kamu, fi'il amar. Yuhibbakallah, maka Allah Ta'ala akan suka kepada kamu. Yuhibba adalah jawab kepada fi'il amar. As-sa'id adalah dipanggil sifat musyabbahah ataupun ismul fa'il. Dia tak ada isim fa'il, tak ada sa'idun. Sa'idun makna lengan. Jadi as-sa'id ismul fa'il dia berubah sikit. Bukan sa'idun tetapi sa'idun. Dia bukan isim fa'il tu, tetapi dia adalah sifat musyabbahah. Orang yang berbahagia adalah orang yang masuk syurga tanpa hisab. Nombor 7, kalamuka masmu'un fil khariji, iaitu perkataan kamu itu didengari. Daripada sami'a yasma'u, itulah ismul maf'ul. La tashrab al-khamra, jangan kamu minum arak. La tashrab fi'il nahi. Nombor 9, i'lam, daripada alima ya'lamu, i'lam adalah fi'lul amr. I'lam innal ijtihada. I'lam lepas dia bukan alima, fa'lam annahu la fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam annahu. Okey, boleh? I'lam annal ijtihada miftahun najahi. Ketahuilah bahawasanya bersungguh-sungguh itu adalah kunci kepada kejayaan. I'lam adalah ismul fi'lul amr. Nombor 10, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya'mal adalah fi'lul mudhari', dia juga merangkap sebagai fi'il syarat. Jawab syarat adalah yarahu. Terus kita berpindah pada muka surat 81, iaitu fi'il mahmus. Mahmus ni ada huruf hamzah. Tapi di sini tak ada huruf hamzah, tuan-tuan kena bubuh. Tak ada huruf hamzah tu. Nampak tak? Azina tu alif tu ada hamzah atas dia. Asima, alif tu ada hamzah di atasnya. Azifa, alif tu ada hamzah di atasnya. Fi'il madhi semuanya ada hamzah. Begitulah ismul masdar, iznan, isman, kemudian azfan, asafan, semua mempunyai hamzah. Semua apa? Mempunyai hamzah pada fi'lul madhi dan juga ismul masdar. Jelas Okey. Kita lihat terjemahan azina ya'zanu iznan wa ma'zanan fahuwa adinun wa dhaka ma'zunun idzan la ta'zan ma'zanun. Okey, makna memberi izin. Asima ya'samu makna berbuat dosa. Azifa ya'zafu makna dekat ataupun cepat. Azifa ya'zafu, dekat. Asifa ya'safu, asafan iaitu berduka cita. Asina ya'sanu fahuwa asin, iaitu makna berubah. Dalam Quran ada, dalam surah Muhammad juzuk ke-26, tuan-tuan lihatlah. Juzuk 26 dalam surah Muhammad, juzuk 26 berapa lay? 1 lay, 2 lay, 1 lay, 2 lay, 3 lay, 3 lay plus 1 page. 3 lay plus 1 page, juzuk 26. Ada ayat dia berbunyi macam mana? Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Asin, nampak? Asin
Makna ghairu asin, tidak berubah. Asinun adalah ismul fa'il. Okey. Ashiba ya'shabu makna lebat. Ashiha ya'shahu makna marah. Perkataan jarang-jarang guna ni Afina ya'fanu, lemah akalnya. Ini jarang-jarang guna. Alifa ya'lafu adalah menjadi jinak biasa ataupun berasa selesa, senang. Friendly. Okey. Friendly. Okey. Tuan-tuan bubuh hamzah pada fi'il madhi dan juga ismul masdar. Okey. Jangan tuan-tuan baca al-lafa. Al-lafa makna mengarang. Kita terus kepada latihan, iaitu ya'zanul ustazu at-talamidha liqira'atil majallatil islamiyah. Ya'zanu azina ya'zanu fi'lul mudhari'. Yang kedua asyirku billah ismun kabirun, iaitu syirik kepada Allah adalah dosa yang sangat besar. Ismun adalah ismul masdar daripada asima ya'samu. Yang ketiga azifatil qiyamah. Azifat, kiamat dah dekat. Azifat al-qiyamatu. Azifat adalah fi'lul madhi. Nombor 4 la ta'saf. Asifa ya'safu, jangan sedih. Asifa ya'safu la ta'saf, jangan sedih. Fa inna ba'dal usri yusran, kerana sesungguhnya selepas kesusahan pasti ada kesenangan. Nombor 5 hadzal ma'u asinun, air ini dah berubah. Asinun adalah ismul fa'il daripada asina ya'sanu. Ashibal syajaru, lebat pokok ni, lebat mana rendang pokok ni bukan hujan lebat, rendang pokok ni. Okey, ashiba asyajaru ashiba adalah fi'lul madhi. La ta'shah fa innahu yurisul marada, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, kerana marah itu adalah mewarisi kesakitan. Penyakit, mewarisi penyakit. Nombor 8 irham afinan, kasihanilah afin. Afin ini adalah sifat musyabbahah ni, tapi diletakkan di kolom ismul fa'il kerana dia tak boleh dibaca afinun, tak boleh. Tapi bahkan dia adalah afinun. Jelas Dia dalam kolom ismul fa'il tapi tidak dikategorikan sebagai ismul fa'il, dia adalah ismul masdar. Dia tidak dipanggil sebagai ismul fa'il, tetapi dia adalah sifat musyabbahah. Irham afinan, kasihanilah kepada orang-orang yang lemah akalnya. Yang terakhir nombor 9 yasurruni telah mengembirakan aku. Apa yang telah mengembirakan aku? Al-fuka al-miskina. Maknanya kamu membiasakan dengan orang miskin akan mengembirakan aku. Jadi alfu adalah ismul masdar daripada alifa ya'lafu alfan. Jelas mengembirakan aku oleh terbiasanya kamu kepada orang-orang miskin. Dalam bahasa Melayu kita maknanya terjemahan dia kamu biasakan diri dengan orang miskin, itu adalah perkara yang mengembirakan aku. Tapi dalam terjemahan bahasa baku sebiji-sebiji, mengembirakan aku oleh keterbiasaan kamu al-miskina terhadap orang-orang miskin. Kita lihat satu lagi contoh, dua lagi terakhir. Ada baki dalam 7 minit lagi. Saya rasa satu lagi cukup. Satu yang muka surat 82, iaitu atas wazan yang sama, fa'ila yaf'alu, tetapi fi'il adalah fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af bahasa Arab Quran. Agung akan mungkin insya-Allah tak silap dalam sehari dua dia akan live daripada sana. Okey. Okey. Page yang terakhir pada muka surat 82, fa'ila yaf'alu, daripada kita lihat terjemahan dulu
Fi'il mudha'af yang bersabdu lah. Mudha'af yang bersabdu. Adda ya'addu addan ma'addan addan wa dhaka ma'dudun. Addi la ta'addi ma'addan ma'addan. Okey, adda makna menggigit. Adda. Jangan ghadda. Tuan-tuan baca ghadda maknanya adalah menundukkan pandangan. Lain tu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dalam surah An-Nur, maknanya apa? Makna menundukkan pandangan, ghadda. Tapi kalau adda adalah gigit. Beza dalam bahasa Arab tambah titik je makna lain. Adda maknanya menggigit, ghadda adalah menundukkan pandangan. Ghadda yaghuddu, adda ya'addu. Tu beza dia. Basya yabashu basyashatan, basya yabashu basyashatan mabasyan fahuwa basyun wa dhaka mabshushun. Basya la tabasya mabasyan mabasyun, iaitu ceria, basya berseri, ceria. Zabba yazubu makna hampir tenggelam, zabba yazabbu zababan. Dhanna yadhannu, dhanna yadhannu makna kikir, bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dalam surah tu apa tu? Dalam suratul apa nama? Idza syamsu kuwirat. Surah apa kita panggil? Idza syamsu kuwirat. Di bawah tu ada buku juzuk ke-30. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidaklah dia orang yang kedekut terhadap perkara ghaib, 'alal ghaib. Dhanna yadhannu, dhanna yadhannu dhannan, madhannan dhanin, madnunun. Nampak Kemudian dhanni, bukan dhanni tetapi dhanna. Pada yang pertama pun bukan addi tau. Bukan addi. Tetapi dibaca apa? Dibaca adda. Adda. Fi'il amar. Baris salah tu. Baris salah. Tuan-tuan betul kan Baris tersalah. Salah baris. Silap cetak. Adda bukan addi. Baris atas fi'il amar. Kemudian dhanna la tadhanna madhannun madhannun. Kemudian asa ya'asu asan makna keras, kuat. Okey. Lajja yalajju makna berkeras kepala. Lajja yalajju. Okey, lajajan. Wa malajjan. Ladza yaladzu ladzatan. Cuma isim fa'il adalah ladzi, benda yang sedap, enak, lazat. Mazza yamazzu mazazatan mana menghisap. Ataupun banyak pun boleh, mulia pun boleh. Massa yamassu massan mana sentuh, ataupun menimpa pun boleh. Massa yamassu massan makna menghisap. Malla yamallu malalan makna jemu, bosan. Sebelum kita masuk latihan, kita dengarkan dulu dendangan daripada seorang pelajar kita. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pada muka surat 82. Buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. Kita akan sambung pada bab fa'ila yaf'alu juga, tetapi ini untuk bina mudha'af. Adda ya'addu addan wa ma'addan fahuwa addun wa zaka ma'dudun. Addalata adda ma'addun ma'addun. Addalata adda ma'addun ma'addun.
Basha yabashu bashashatan ma bashad fahuwa bashun wa zaka mabshushun. Bashalata basha ma bashun ma bashun. Bashalata basha ma bashun ma bashun. Zabba yazabbu zababan wa mazabban fahuwa zabbun wa zaka mazbubun. Zabbalata zabba ma zabbun ma zabbun. Zabbalata zabba ma zabbun ma zabbun. Dhanna yadhannu dhannan wa ma dhannan fahuwa dhaninun wa zaka madnun. Dhanna la tadhanna ma dhannun ma dhannun. Dhanna la tadhanna ma dhannun ma dhannun. Asaya asu asan wa ma asan fahuwa asun wa zaka ma'susun. As-salata asa ma'asun ma'asun. As-salata asa ma'asun ma'asun. Lajaya laju lajajan wa ma lajan fahuwa lajun wa zaka maljujun. Lajalata laja ma lajun ma lajun. Lajalata laja ma lajun ma lajun. Lazza yalzu lazatan wa ma lazan fahuwa lazizun wa zaka malzuzun. Lazalata lazza ma lazun ma lazun. Lazalata lazza ma lazun ma lazun. Mazaya mazu mazazatan ma mazan fahuwa mazizun wa zaka mamzuzun. Mazalata mazza ma mazun ma mazun. Mazalata mazza ma mazun ma mazun. Masaya masu masan wa ma masan fahuwa masun wa zaka mamsusun. Masalata masa ma masun ma masun. Masalata masa ma masun ma masun. Masaya masu masan wa ma masan fahuwa masun wa zaka mamsusun. Masalata masa ma masun ma masun. Masalata masa ma masun ma masun. Man la yamallu malalan wa ma malan fahuwa mallun wa zaka mamlulun. Man la lata man la ma malun ma malun. Man la lata man la ma malun ma malun. Yang pertama ayyuhal muslimun, addu as-sunnata bin nawajiz. Wahai orang Islam, gigitlah sunnah. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Maksud berpegang sungguh. Addu adalah fi'il amar. Addu. Okey. Yang kedua basyashatuka, basyasha. Basyasha. Daripada basya yabashu, keceriaan kamu. Itu adalah ismul masdar. Yang ketiga zabbati syamsu. Zabba makna hampir tenggelam matahari, hampir tenggelam, hampir terbenam matahari. Zabbat fi'lul madhi. Adh-dhaninu mazmumun 'inda an-nasi. Orang yang bakhil itu tercela di sisi manusia. Adh-dhanin adalah sifat musyabbahah, tapi dia letak dalam kolom di dalam buku ni ismul fa'il. Okey. Yang kelima khalidun rajulun asun. Asun adalah ismul fa'il. Ismul fa'il. Okey, apa nama? Khalidun rajulun asun. Rajulun Khalidun rajulun asun. Asun adalah ismul fa'il. Rajulun asun. Khalidun rajulun asun. Asun adalah ismul fa'il daripada asa ya'asu asan. Okey, kita tengok ayyuhal nombor 5 Khalidun rajulun Khalidun rajulun asun.
Okey ada masalah sikit. Okey. Khalidun rajulun asun. Asun adalah ismul fa'il. Ya, ismul fa'il daripada aswa, ya aswa itu kuat. Lelaki yang sangat kuat gagah. Nombor 6, la talajja fi'al nahi, janganlah kamu berkeras kepala. Nombor 7, la ladzata fid dunya baqiyatun, tiadalah kelazatan. Ladzah adalah ismul masdar ataupun noun. Nombor 8, kun musliman mazizan, kamu jadilah orang Islam yang maziz. Maziz daripada mazza, ya mazzu, makna yang mulia. Jadilah kamu orang Islam yang mulia. Nombor 9, la yajuzu masul mushaf li junubin, tidak boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berjunub, berhadas besar. Masu adalah daripada massa, ya masu massan. Massan adalah ismul masdar. Di sini masul mushaf adalah ismul masdar. Nombor 10, nama tiblu ma'assan tadi yaqumihi, telah tidurlah kanak-kanak tadi yang menghisap, keadaan dia menghisap susu ibunya. Ma'assan adalah ismul fa'il, daripada massa, ya masu massa dari ma'assan. Cukup sekadar itu dulu, insyaAllah esok kita akan masuk dalam buka surat nombor 3. Nanti lagi fi'il fa'ila ya fa'alu, cuma ada dua. Kemudian fa'ila ya fa'alu dan misal. Jadi insyaAllah tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi 10.30 tak akan ambil live di Indonesia daripada kawasan dia di Riau sana. InsyaAllah dia akan bersiaran live sebelum 30, dan kemudian setengah jam kemudian saya akan ambil alih untuk live yang berikutnya selepas sahabat tepat jam 11 pagi insyaAllah. Kemudian tuan terlepas mengikuti pengajian kita, boleh layari page Facebook kami Pusat Tajwid Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Tajwid Taqwa. Tekan butang share untuk memanfaatkan pengajian kita pada pagi mulia ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih taqwa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu